أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Kita mulakan dengan seperti biasa kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah sekali lagi yang telah banyak membantu kita, mengizinkan kita untuk bersama setiap pagi daripada hari Isnin hingga hari Jumaat selama setengah jam untuk kita istiqamah dalam usaha mengenal kalimah-kalimah Al-Quran kemungkinan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh sedikit dapat gambaran apa yang dimaksudkan dengan mengenal kalimah Jadi untuk mengenal kalimah tu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengenal banyak aspek banyak tu lah, banyak macam mana, lebih kurang ada 12 ataupun 13 perkara yang kita perlu kenal dia bukan takat kita tahu makna saja. Makna hanya salah satu saja daripada 13 perkara, tak mencukupi sebab makna tu dia ada konteks dia. So konteks tu yang kita kena faham konteks kenapa wazan digunakan, konteks kalimah tu ada jantina dia. Kalau kita tengok makna saja, terjemahan dia tak ada tulis pun jantina, muzakkar ke muannas kita tak kenal pun kita hanya tahu, diberitahu makna saja. Kemudian dia ada konteks bilangan dia pula bilangan pun perlu juga kita kenal dia. Kemudian apa yang dipanggilkan i'rab. I'rab tu ialah bersangkut paut dengan konteks juga So bila kita belajar i'rab nanti, kita akan dapati satu kalimah tu digunakan dalam i'rab sesuatu tu kerana konteks dia dalam keadaan itu. Bukannya sama saja, tidak. Kalau makna tu dia bagi satu makna je, tapi dia tak menerangkan konteks dia itulah yang perlu kita fahami. Lepas tu dia ada pula pertalian pula di antara kalimah-kalimah itu, antara satu dengan lain tu ada pula pertalian. Juga tidak diterangkan dengan terjemahan ataupun melihat makna saja, tidak mencukupi Jadi maknanya kita nak membaca Al-Quran tu dengan pakej yang cukup, yang komplit macam kita melakukan ibadah atau amalan ni, dia ada pakej dia. So pakej tu kena lengkap. Kalau pakej dia tak lengkap, dia masih lagi cacat dia tak sempurna lagi amalan dan ibadah kita tu. Dan setengah daripada ibadah tu tak diterima pun sebab dia tak cukup pakej dia tu. So syarat-syarat dia tu, rukun-rukun dia tu perlu kita bawa sekali, barulah berlakunya satu amalan dan ibadah yang sempurna Kalau kita membaca, kita sebut saja tak cukup. Kita baca, kita tengok makna saja tak cukup Itu yang dinamakan package Package ni, packaging ni satu filosofi yang orang Islam pun kena mula belajar lah iaitu apabila kita nak membuat sesuatu tu, kita package dia tu kena sempurna, barulah dia sempurna perbuatan tu Macam dulu saya katakan, kalau kita nak buat rumah, package rumah tu kena komplit kalau tidak masih lagi bukan rumah kita dah buat semua, atap tak buat, tak cukup, tak jadi rumah. Kita dah komplit rumah tu, lepas tu
dalaman pun tak buat, tak apa ya, lansir tak masukkan, apa peralatan tak masukkan, meja pun tak ada, kursi pun tak ada, lantai pun tak dibetulkan. Tak jadi lagi rumah ya. Nampak macam rumah tapi belum. Begitu juga dalam kita memahami kalimah-kalimah Al-Quran dan ayat Al-Quran ya. Dan pakej untuk memahami ayat Al-Quran ni lebih utama daripada perkara-perkara yang lain tu. Macam rumah tu hal kita kat dunia ni sajalah ya, untuk perlindungan ya, untuk keselesaan hidup kita. Tetapi Al-Quran ni adalah panduan kita ke akhirat nanti, yang akan menentukan jalan yang kita lalui itu adakah jalan yang mantap ke tidak. So pakej dia kena kemas lah. Kalau pakej dia goyang saja, bermakna jalan yang kita lalui itu masih lagi goyang-goyang lah sama-sama ya. So kita tak nak, jalan yang kita nak pergi ke akhirat ni ialah jalan yang mantap ya, supaya kita akan dikurniakan Allah nanti husnul khatimah ya. Lalu kita doa, Allahumma tah lana bi husnil khatimah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesudahan yang baik. Itulah matlamat kita, dan kesudahan yang baik itulah akan menentukan kita perjalanan kita di akhirat nanti, bermula dengan kehidupan kita di alam barzah ya. Tuan-tuan mesti ingat ya, kita selepas kita meninggalkan dunia ni, kita tidak mati ya. Yang mati itu hanya jasad kita. Roh kita, nyawa kita masih lagi hidup, sebab kita akan berterusan ya. Hidup kita ni berterusan hinggalah ke alam akhirat, kita akan kekal abadi. Jadi yang kita katakan mati itu hanya nyawa itu dipisahkan daripada jasad ya, dan jasad kita ni akan hancur, tetapi kita masih hidup ya. Roh kita, nyawa kita masih hidup di alam, dipanggilkan alam barzah ya, sementara menunggu hari kiamat, di mana kita akan selepas itu diadili dengan semua perbuatan kita dan amalan kita di dunia ini ya. So semua ni kita akan faham apabila kita mahir dengan bahasa Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ya, insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Kita dalam mengupaskan kalimah yang 1, 2, 3, 4, iaitu aminu ya. Aminu kita dah berkongsi ke belum hari itu rasanya? Okey, kita pergi ke sini dulu, iaitu pertama sekali kita akan melihat komponen ya. Komponen dia iaitu ini adalah digital Al-Quran tafsir dan perkata. Kita akan lihat ada 2 komponen ya, iaitu aminu. Kita kotakkan dia. Mana dia? Oh, saya belum kongsi lagi rasanya. Patutlah. Belum kongsi skrin ni, patut. Okey. So, kongsikan skrin dulu. Frequency, okey. So, pertama sekali, ini di mana kita dapat ni? Ialah tuan-tuan pergi ke ayat ni. Ya, pergi ke ayat ni, lepas tu ambil kalimah ni ayat ke-13 bermula di sini. Wa iza ni qila lahum aminu. So sekarang ni kita dalam berkongsikan kalimah yang keempat ya. Saya kotakkan supaya tuan-tuan nampak jelas ya, iaitu aminu. Inilah yang kita nak kupaskan sekarang. Mungkin mengambil masa dalam 2-3 hari juga ya, satu kalimah ni ya. Aminu ya. So bila kita dah tahu kalimah mana tu, apa kita buat? Kita tekan dekat situ, iaitu kita, sebelum kita nak tekan dekat situ, elok kita padam dulu kotak tu ya. Kita nak padam tu, apa kita buat? Kita gunakan feature zoom screen
screen sharing ni dia ada undo, ya, undo ataupun eraser, ya. Jadi saya undo, dia padam baliklah, dan kita pergi ke ambil mouse cursor tu, ataupun kita tikus komputer kita tu, kita tekan dekat amino tadi, so dia akan bawa kita ke bahagian paparan mengenai amino, ya. Daripada sini kita akan dapat banyak maklumat, ya, iaitu kalau tuan-tuan nak lebih lagi maklumatnya, tuan-tuan tekan di sini, ya, klik untuk semua ni, so dia akan berikan maklumat ni bersama dengan ayat dia sekali ke atas. So dalam satu paparan tuan-tuan akan nampak kontak dia, ya. So tekan bawah ni, klik untuk selanjutnya ni, dia akan keluarkan sekali ayat di sebelah atas tu untuk rujukan kita, ya. Jadi maknanya kita akan dapat apa tu perbincangan kita dengan lebih apa, ya, lebih kemas. Nanti kenapa dia blok yang ni nanti, ya, sepatutnya dia tak blok. Ada label belah kanan ni, ya. Cuba ambil mana yang ni kot. Tak juga, ya. Lalu dia tak. Okey. Jadi ini ayat dia daripada wa iza qila lahum sampai kepada la walakilla, yang ni apa, la yu'minun, ya. Yang ni ialah ya'lamun, la ya'lamun. Okey. Jadi kita sekarang ni adalah di kalimah aminu, ya. Bila kita tekan itu, dia highlight, dia akan tunjukkan maklumatnya. Pertama, beberapa maklumat di belah atas. Lepas tu kalau tuan-tuan scroll dia sikit, belah bawah ni dia akan tambah lagi maklumat yang berkaitan dengan kalimah aminu tu, ya. Dan kita akan pergi satu-satu, ya, supaya tuan-tuan biasa dengan menggunakan maklumat yang ada ni untuk mengenal kalimah yang saya maksudkan tadi, ya. Bila kita kata mengenal kalimah tu ada beberapa aspek, lebih kurang 12 hingga 13, ya. Kadang-kadang 12, kadang-kadang 13, ya. Okey. Pertama sekali yang tuan-tuan nak tahu ialah kalimah ni kalimah yang keberapa, lihat di atas lah, ya. Lihat nombor berapa dia ada belah atas tu, nombor dia ditulis kalimah yang keempat, ya, di dalam ayat tu. Ini ayat dia, ayat 13. Ini surah dia, surah yang kedua, ya. So surah yang kedua Al-Baqarah ayat ke-13, dan kalimah aminu adalah kalimah yang keempat, ya. Okey, bila dah siap tu boleh undo supaya kita boleh padamkan arrow ni, ya, untuk penerangan seterusnya. Dan kita akan lihat aminu tu, kita akan nampak dia adalah ditulis, ya, ejaannya dalam dua komponen, ya. Di mana dia? Kita ambilkan label kotak. Kotak ini, satu ialah aminu ni, satu komponen. Kemudian komponen kedua ialah yang waw dan alif ziyadah tu. Satu hijau, satu grey, ya. Satu grey. Grey apa dia? Kelabu, ya. Bukannya hitam, ya. Kalau hitam macam beriman ni, itu hitam lah. So ini kita panggil dia grey lah. Warna kelabu, font yang warna kelabu tu. So itu asas, ya. Bermakna aminu ni kita kena kenal komponen-komponen dia. Jadi ya, apabila kita nak mengenal komponen, kita cuba cari apakah komponen dia ni, ya, aminu ni, ya, dan apakah waw alif ziyadah, ya. So komponen aminu ni di bawah ni dibantu kita. Dia adalah kata kerja yang hijau tu, ya. Tapi kata kerja banyak. Ya, so satu kerja yang mana satu, ya, yang mana satu. Kalau app ni tidak boleh tidak boleh memberi maklumat yang sepenuhnya, ya, kita bantu dia dengan satu lagi digital Al-Quran, iaitu corpus.com, ya.
So buat sementara ni kita kumpulkan dulu maklumat yang ada di sini ya. Kita buat step by step. Ya. Okey, dia kata kata kerja. Jadi kita buat apa ni? Pencerahan dia di atas ni ya, penerangan komponen dulu ya. Iaitu apa dia? Yang hijau ni dia katakan kata kerja. Jadi kata kerja apa ya? Kita bantulah dia. Iaitu kata kerja fact loan. Bahasa Arab dia kata kerja tu ialah fact loan. Cuma sekarang ni kita tak tahu fact loan apa. Ya. Kita tinggalkan dulu fact loan ya, sebab maklumat tu tak ada sini. Melainkan kalau tuan-tuan dah mengenal lah. Ya. Dah mengenal. Tapi belum lagi ya. Nanti kita buat macam mana cara mengenal, dan daripada mengenal tu barulah kita tahu dia punya jenis dia ya, fact loan apa ya. Okey. Dan komponen yang kedua. Ya, komponen kedua yang waw al-ziyadah ni. Waw al-ziyadah sekali lagi kita tekskan dia, di bawah ni dikata kata ganti orang. Kalau kata ganti orang bermakna komponen ni adalah komponen ismun lah, iaitu kata nama. Ya, kalau saya bracketkan untuk mereka-mereka yang baru mengikuti, ya, kita bantu dia buat cara step by step, cara slow sikit lah, ya, cara pelan. Iaitu ismun, bila kata ismun tu apa makna dia? Adalah kata nama ya. Okey, kata nama tuan-tuan dan puan-puan, bila waw al-ziyadah ni confirm ya, apa? Confirm kata ganti nama tu membabitkan apa? Pertamanya, kedudukan dia ni selepas kata kerja ya. Tengok, kata ganti ni selepas ni kata kerja dulu. Lepas tu barulah wazan. So mana kalau dia kata ismun, kata nama, pertama sekali dia adalah pelaku. Ya, pelaku yang melakukan perbuatan tu. Dia pertama sekali ya, itu confirm. Cara mengenal lah ya. Pelaku perbuatan mesti ada pelaku, orang yang melakukan perbuatan tu. So kedudukan pelaku ialah selepas kata kerja. Ya, bila kita tengok ada ni kata kerja, ini kata nama, jadi kata nama tu adalah pelaku. Dan pelaku tuan-tuan, bila ada pelaku tu dalam bentuk waw dan alif ziyadah, kita confirm pelaku tu ialah seorang lelaki ya. So kita panggil dia muzakkar. Muzakkar. Yang tu maknanya yang ni tak payah rujuk mana-mana pun kita boleh mengenal dia ya. Dia adalah ismun kata nama, iaitu pelaku, dan pelaku tu jantina dia ialah muzakkar. Confirm, tak payah nak fikir banyak lah orang kata ya. Lepas tu, dan dia muzakkar yang macam mana, dan bilangan dia mesti ramai, iaitu kita panggil dia jamak. Jamak. Itu maklumat yang kita nampak di sini, dan kita cuba keluarkan maklumat tu dulu ya. Itu jamak. Ya. Okey, ada lagi maklumat Melayu tapi tak jelas. Itu kita buat kemudian, buat satu-satu. Ya. Iaitu kita tarik dia ke bawah sikit. Itu. Tapi nanti dia akan ada lagi ya, kita dot-dot dulu ya. Banyak lagi yang belum. Ini pun sama juga, kita dot-dot dulu sebab tak nampak di sini. Maknanya daripada satu rujukan saja kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan tak dapat semua maklumat. Ya. Jadi kena rajin lah ya, kena rajin mencari dan kena tahu bahan mana yang nak diguna pakai. Tak payah bawa buku ya, tuan-tuan tak payah bawa buku. Dengan adanya kita buat secara digital ni, tuan-tuan tak payah bawa buku, tak payah tengok banyak buku ya. Kalau banyak buku nanti kena tengok 5-6 buku pula, tak terbuat ya. Kadang-kadang bila kita berjalan, kita pergi holiday, tak bawa buku tu. Tetapi bila kita belajar secara digital ni, semua bahan tu ada dalam digital kita ni, as long as kita ada internet. Ya, selagi kita ada internet, kita ada komputer, kita ada handphone,
kita ada tablet, kita boleh teruskan pembelajaran. Sebab tu kita QKH Academy ni fokus kepada pembelajaran secara digital. Ya, kita nak penambah baik lagi pembelajaran orang-orang kita, masyarakat kita kepada Al-Quran. Ya, dulu sudah baik, bukan tak baik. Sudah baik, tapi zaman sekarang ni zaman digitalization, zaman teknologi. Ya, jadi gunakan dia lah. Allah sediakan kemudahan tu untuk kita guna. Mana kita menggunakan itu menunjukkan kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Kalau kita tak gunanya, seolah-olah kita tak berterima kasih pada Allah. Kita tak mensyukurinya. Guna, sebab dengan cara ni kita akan dapati pembelajaran kita akan lebih mantap, lebih cepat, ya, lebih berkesan. Ya, takkan kita nak bawa buku-buku Arab yang kita beli 5-6 buah tu bila kita pergi pergi holiday ke, tak ada, tak bawa. Kita tinggal, tak dapat belajar. Tapi cara digital ni insya-Allah bila-bila saja. Okey. Apa lagi yang kita boleh dapatkan maklumat di sini? Ya, iaitu makna dia kita tahu, beriman. Ya, beriman. Tapi beriman ni kata kerja. Ya, jadi waw al-ziyadah ni apa hal ni? Mana dia? So kita tambah. Pelaku dia kat mana? So kita tambah maklumat yang ada ni, iaitu mereka. Ya, mereka dia tulis beriman. Ya, mereka. Jadi beriman ni ialah kata kerja ni. Yang tadi waw al-ziyadah tu kita kata pelaku. Pelaku mestilah apa? Dan pelaku tu adalah muzakkar dan jamak. Bukannya dia, ataupun bukannya engkau. Ya, okey, kita tambah sikit sini. Dari tadi kita kata dia pelaku, muzakkar, jamak dan satu lagi. Ya, bila kita lihat waw al-ziyadah ni, ya, pelaku dia siapa? Ya, melihat mungkin kita tak boleh masuk lagi sekarang. Sebab apa? Sebab kita tak kenal lagi jenis dia. Bila kita dah kenal jenis, baru kita boleh masukkan adakah dia orang pertama, adakah orang kedua, dan ataupun orang ketiga. Ya. Jadi untuk mengenal tu, tuan-tuan kena mula tengok 3 huruf akar dia. Ya, 3 huruf akar dia. 3 huruf akar di bawah ni. Ya. So kita letakkan bawah huruf akar. Huruf akar. Di bawah ni dia membantu kita untuk mengenal huruf akar dia. Jadi apakah huruf akar dia? Alif, mim, nun. Ya. Jangan gabungkan dia. Kalau gabung ni dia adalah dipanggil kata akar, bukannya huruf akar. Yang kita nak ialah huruf akar. Ya, huruf akar ialah alif, mim, nun. Ya. So kalau kita nak nak tulis di sini, kita asingkan dia. Ya, asingkan dia. Jadi kita bantukan dengan leksi logos untuk menaik alif, mim, nun. Ya, sebab di sini dia tak asingkan. Ya, kita kena asingkan dia. Jadi saya kena pergi ke leksi logos dulu. Ya, leksi logos saya kena pergi ke Chrome. Mana bahagian Chrome sini. Dan saya ambil leksi logos. Ini digital. Ya, kita kena fleksibel orang kata, ya, dalam kena menggunakan bahan-bahan digital ni, apa yang perlu kita gunakan. Ya, so sekarang ni kita nak framework frame ni saja untuk kita menaik alif, mim, nun. Ya, kita ambil alif, lepas tu mim, lepas tu nun. Yang ni tadi tak payah padam pun tak apa, sementara saja. Ya, kita nak masukkan alif, mim, nun dalam catatan di bawah tadi. Ya, iaitu huruf akar dia lah alif, mim, nun. Ya, so kita copy dia. Ya, masukkan ke dalam huruf akar ni tadi. Ya, kita ambilkan teks, select teks ni untuk kita gunakan dia balik, masukkan dalam bracket ni, copy dia.
Kopi dia dengan menggunakan Ctrl V, ya. Tu dia. Huruf akarnya adalah alif, mim, nun, ya. Okey. So, balik pula paparan tadi, iaitu kita pergi ke Quran di sini tadilah. Ya, tu dia. So, macam mana kita nak mengetahui dia alif, mim, nun? Ini daripada 3 kata akar ni, pisahkan dia. Alif, mim, nun. Tu dia. Ya, alif, mim, nun. Okey. Tetapi masalahnya ialah bila kita tahu huruf akar, hendaklah kita bentuk dipanggilkan kata akar ataupun kata dasar, ya, kata akar, kata dasar. So sebenarnya dia tulis ini kata akar tapi tak betul, ya. Dia tulis alif, mim, nun saja, tapi ini bukannya kata akar. Kata akar yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa? Alif ni ialah huruf illah. Jadi alif bila membentuk kata akar ataupun kata dasar, alif bertukar kepada hamzah qata', ya, hamzah qata'. Jadi saya gunakan lesi logos tadi sekali lagi. Hamzah qata' baris ataskan, kemudian mim tu baris bawah. Untuk kalimah ni, huruf akar dia mim baris bawah dan nun baris atas, ya. Itulah kata akar dia, iaitu Aminah, ya, Aminah. So tapi masalahnya macam mana kita tahu min tu baris bawah, ya? Sekarang tu tuan-tuan kena belajar mencari maklumat lah, ya, belajar mencari maklumat, iaitu kadang-kadang kita dapat maklumat tu di dalam 2 digital Al-Quran ni, kadang-kadang tidak dapat, ya. Dalam konteks ni kita tidak dapat sebab kata akar tu sama dengan penggunaan fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Maknanya kalimah kalau ada dalam Quran fi'il madhi maklum wazan 1, kita akan boleh boleh dapat kata akar dan kata dasar, sebab ejaan kata akar, kata dasar tu sama dengan fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Okey. Di sini memang tidak adalah. Sebab apa? Sebab di sini maklumat ni dia diberi mengikut wazan kalimah ni, iaitu dia bawah ni dia tulis apa? Wazan keempat, bukannya wazan 1, ya. Jadi tuan-tuan tak dapat fi'il madhi wazan 1 di sini, ya. Kalau kita nak cari, kita akan kena mencari dekat mana? Dekat korpus digital Quran satu lagi, ya, corpus.com. Okey, siapa yang kita buat? Sebab yang ni kita perlu gunakan lagi, ya. Mungkin saya akan tunjuk itu kemudian, ya, sebab kalau kita nak pindah itu, nanti kita kena hilangkan paparan ni, jadi kita tak boleh guna pula, ya. Itu saya tunjukkan kemudian macam mana nak mencari kata dasar tu. Sekarang terima dululah, ya, iaitu kata dasar dia lah Aminah, ya. Daripada ni, ini tukar benda hamzah qata', min tu baris bawah kan, dan nun baris atas, ya. So saya buatkan catatan tu dengan meletakkan sebelah atas pula, daripada huruf akar membentuk kata akar, ya, membentuk kata akar. Teks, ya. So saya letakkan kata akar di sini. Kata akar kita strokekan, juga dipanggilkan kata dasar, ya. Kata dasar, kalau tuan-tuan nak jadikan satu perkataan boleh, kata dan dasar tu sekalikan. Tetapi kata akar ni kalau nak sebutkan sekali jadikan satu kalimah, dia susah sikit lah, sebab dia 2A tu, ya. Kalau kita buang A, dia jadi kata akar pula. Jadi tak apa, yang ni kita asingkan kata akar, tetapi kata dasar boleh pisahkan, ya. So kata dia saya masukkan dalam bracket nanti, ya. So
Kata akar dia ialah kita pergi ke leksilogos tadi balik. Mana dia leksilogos di sini? Ya. So kita typekan kata akar dia ialah hamzah qata', besarkan sikit lah. Kecil sangat. Hamzah qata' yang ini baris atas, mim baris bawah, dan nun baris atas. Okey, itu dia kata akar dia iaitu Amina. Ya, kopikan dia, bawa ke tempat tadi. Kalau dia di paparan ni sebenarnya tuan-tuan dah nampak sini tadi ya, labeling katakan ni boleh masuk di sini pun. Ya, iaitu pergi ke dekat text select ni, ya, dan pilih balik yang tadi, kotak labeling tadi, dan masukkan dalam bracket tu. Yang ni dia punya apa, kata dasar. Sebab apa penting untuk kita mengenal dia, kata dasar. Ya, dan kata dasar dah bermakna, bila kita tahu kata dasar mesti ada makna dia. Kita akan cari makna dia. Makna dia apa? Percaya. Ya, kata dasar. Tapi al-minun ada juga makna yang lain ya. Tapi dalam konteks ini kita gunakan satu makna, iaitu percaya ya. Sebab Aminah juga memberi makna merasa aman. Itu Aminah juga. Ya, merasa selamat, merasa aman ya. Tapi dalam konteks ini, untuk minu dalam ayat ni ialah makna yang memberi erti percaya ya. Okey. So kita balik kepada Doktor nak tanya, ya, doktor buat text select tu dari dalam Zoom ke atau dalam Lexilogos? dalam Zoom. Oh, okey. Tapi dia hanya boleh buat kalau kita buat screen sharing. Okey. Macam sekarang ni puan tak boleh ya, sebab puan tak buat screen sharing. Yang saya buat screen sharing, siapa yang buat screen sharing sebab dia nak berkongsikan tu, buat pembentangan tu, dia masa dia buat screen sharing tu, dia akan ada feature yang boleh buat labeling ni ya. Yang tengok tu dia hanya dapat tengok sajalah, dia tak boleh sebab dia tak berkongsikan maklumat tu ya. Jadi kalau macam saya buat daripada Lexilogos ni, saya highlight je ni, kemudian terus je dekat skrin yang tadi itulah untuk Ya. paste kan dia. Nak pastekan dia kat sini pun boleh paste. Sebab kat tempat tadi pun boleh. Sebab yang ini labeling ni dia dipanggil apa tu? Apa dipanggil tu? Screen display ya. Dia labeling on screen. Jadi apa saja screen yang kita tunjuk, kita akan masih nampak lagi labeling inilah. Jadi kalau kita nak paste kat sini pun boleh juga. Okey. Okey, doktor. Mana screen, apa-apa saja bahan yang kita tunjuk screen, dia masih lagi ada ya labeling tu. Melainkan kita padamkan. Okey. Jadi kalau nak tunjuk bersama ni yang tadi, kita balik kepada Quran tafsir dan perkata tadi ya. Pilih window yang sama tadi, Quran ya. Dia balik ke situlah. Okey. Cuma bila sampai kat sini kita pakai control V lah. Bila kita nak letak, Nak paste ni. paste balik. Kita guna betul. control V lah. Control V lah. Control V lah. Okey. Terima kasih, doktor. Okey ya. So sekarang ni kita sudah mengenal 3 huruf akar. Kita tahu kata dasar. So pada kata dasar ni dia membentuk kalimah. Dia membentuk kalimah tu, kalau kita boleh cari acuan dia ya, acuan dia di situlah kita akan dapat jenis dia ya. Cuba kita cari macam mana nak mencari acuan amino ni ya. Jadi saya letakkan dulu label kat sini, lepas tu kita akan buat mencari acuan tu dalam Lexilogos ya. So sekarang ni saya labelkan dulu, iaitu acuan kata terbitan ya. Sebelum dia menjadi kalimah tu, dia kena jadikan kata terbitan dulu. Jadi apakah acuan tu, kita akan masukkan dalam label ni ya.
acuan kata terbitan. Okey. Caranya ialah kita ambil kalimah ni dan kita bentuk kata acuan dia, ya. Acuan tu ialah dengan menggunakan leksilogos, ya. So kita pergi ke leksilogos. Semua kena pandai macam mana nak switch window lah, ya. Itu boleh belajar nanti, ya. Kita boleh ajar dalam workshop yang kita akan buat nanti. Kalimah dia apa? Amino. Jadi kita type amino dulu. Yang tadi, ya. Hamzah qata' diikuti alif mad, mim baris bawah, nun baris depan, dan waw dengan alif ziyadah. Ini kalimah tadilah. Alif ziyadah, tu dia, ya. Saya besarkan supaya tuan-tuan nampak, ya. Ada label lebih ni biar dulu sebab dia memang akan keluar dalam skrin, ya. Jangan risau. Biarkan. Kita tak nak buang lagi sebab kita nak guna, ya. Jadi kita guna leksilogos ni untuk sementara je. Jadi macam mana nak mencari acuan dia? Apa tuan-tuan buat? Saya gunakan arrow terbalik sebab, ya, daripada acuan itulah dia akan membentuk kalimah ni, ya. Jadi apa kita buat nak mencari acuan dia ialah pertama buangkan, kopikan dia sini. Buangkan kalau ada imbuhan tambahan. Imbuhan tambahan tu kena buangkan, ya. Jadi buangkan ni waw al-ziyadah ni. Okey. So tinggal satu hamzah dengan alif mim nun, ya. So hamzah dengan alif ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya saya letakkan 3 huruf akar tadi, ingat tak apa dia? Aminah, ya. Mana dia Aminah? Saya tulis balik sini. Kata dasar dia alif baris atas, mim baris bawah, okey, dan nun baris atas. Okey. Jangan risau yang ni, ini sementara je, ya. Jadi alif Aminah adalah 3 huruf akar, ya. 3 huruf akar ni hendaklah kita tukar dengan fa ain lam, ya. Tukar jadi fa ain lam. Okey. Tetapi ni sebenarnya tuan-tuan, macam mana dia boleh jadi ni ialah ini sebenarnya mad badal, ya. Mad badal ni datang daripada mana? Dia datangnya daripada 2 hamzah qata'. Yang ni, ya. 2 hamzah qata'. Meletakkan satu lagi, ya, di mana hamzah qata' yang kedua tu adalah sukun yang nak membentuk mad badal tu. Dia macam tu. Okey. Lepas tu barulah min yang ni. Tu sebenarnya amino ni, ya, adalah amino, ya, amino. Tetapi dalam konteks ayat ni, dia nun ni sebenarnya bukan baris hadapan, ya. Dia adalah baris sukun, ya. Saya akan terangkan kenapa baris sukun nanti. Yang menjadi domah tu boleh jadi baris domah, boleh jadi baris sukun, tapi dia asalnya dalam konteks ayat ni dia adalah sakinah. So di sini adalah sakinah. Okey. So kita sudah nampak dah bentuk dia, ya. Bentuk acuan kepada amino ni sebenarnya ialah apa? Amin. Amin, ya. Jadi hamzah qata' yang pertama ni adalah tambahan, ya. Kalimah dia ialah aminah. Jadi apa kita buat? Okey, gantikan hamzah qata' min dengan nun yang ni dengan fa ain lam.
nak mencari acuan. Okey. Yang ni adalah tambahan, jangan buang yang ni, jangan gantikan yang 3 ni. 3 inilah daripada 3 huruf akar. Ya. So yang ni kita ganti dengan fa. Jadilah fa yang sukun. Okey. Lepas tu mim gantikan dengan ain. Ambil ain. Ain tu tadi ain apa, mim baris bawah bermakna ain baris bawah. Ya, dan last sekali nun adalah lam, ya. 3 huruf akar acuan ialah fa ain lam. Jadi nun gantikan lam. Jadilah lam yang sukun. Lam dan sukun. Itulah acuan dia, ya. Jadi acuan kepada aminu ialah af'il. Af'il. Penting untuk mengenal acuan ni. Ya. Doktor, maaf doktor, sebelum tu, macam mana boleh tahu mim ni baris bawah? Itu nanti saya kena tunjuk ke tempat lain. Oh, belum lagi. Belum lagi. Kalau saya nak tunjuk sekarang, saya kena padamkan semua ni dulu, ya. Oh, tak apa. Sebab tu tak boleh tunjuk sekarang. Okey, yang kedua, nun ni, nun yang alif 2, mim dan nun ni, kenapa tak tanda dia dhammah? Okey, ya. Sebab dia nanti kita akan lihat, dia kalau kita domah, katakanlah macam ni, ya. Katalah kita letak domah, maknanya lam domah, ya. Katalah letak domah. Kita akan dapati tak ada acuan ni. Af'ilu tak Okey. ada. Bukan, sorry. Yang sebelum ni, yang amin ni. Yalah, sebenarnya dia aminu ni ialah fi'il amar. Okey. Saya dah mengenal. So kalau Ah. kita mengenal fi'il amar, jadi nun ni asal dia bukannya domah. Dia sukun. Oh. Itu sebab macam saya dah kenal, ya. Jadi Kalau tak kenal macam mana? Kalau kalau tak kenal lagi. kalau tak kenal maknanya Ah. boleh try and error lah. Katalah Oh. buat apa kan? Buat apa ni, dhammah, ya. Hmm. Dhammah aminu sampai ke sini dia akan jadi af'ilu. Kan, ya? Sampai sini dia akan jadi af'ilu lah. So kita gunakan template ni, ya. Template yang ni yang kita dah selalu kongsikan tu. Template ni kita akan cari ada tak af'ilu. Hmm. Okay, Ada. ya. Sebab dia masih tidak ada, ya. Yang ada af'il yang ni. Ila. Yang ni af'il ni. Hmm. Itulah acuan dia. Hmm. Sama dengan tadilah af'il. Jadi maknanya acuan tu ialah apa? Fi'il amar wazan keempat. Itulah jenis kalimah tu. Acuan tu fi'il amar wazan keempat. Ya. Tapi penting sekarang ni kita nak dapatkan dulu acuan dia. Okey. So kita balik kepada yang tadi di sini, ya. So kita masukkan af'il ke dalam acuan kata terbitan, ya, iaitu kita pergi kepada leksilogos tadi, kita kopikan dia. Mana dia di sini tadi, kopikan af'il ni, inilah acuan dia. Masukkan ke dalam ni. Kata terbitan tu. So daripada sini kita akan mengetahui acuan kata terbitan tu ialah apa? Fi'il, iaitu fi'lun amar. A-M-A-R wazan keempat. So daripada sinilah kita dah mula mengenal, ya, mengenal jenis dia untuk kita masukkan dalam fi'lun nanti, dalam keterangan ni. Ya, sebab dengan mengenalkan acuan ni, iaitu kita pergi kepada template tu tadi, ya, di sini tadi kita cari af'il yang warna biru ni, font putih belakang biru ni, itulah dia punya acuan. So acuan tu adalah acuan apa? Fi'il amar wazan keempat. Ini semua huruf ni adalah wazan keempat. Jadi kita tahulah dia. Jadi acuan tu adalah
fi'lun amar wazan keempat. Ya, so bila dia menggunakan acuan tu, kita tahulah jenis kalimah tu adalah fi'lun amar wazan keempat. Ya, dan bila ada wa ziyadah tu, kita tambahkan menjadi yang jamak lah. Jamak dan i'rab dia untuk sebab kita fi'il amal bila sukun tu bermakna i'rab dia majzum. Ya, majzum. Okey ya, yang ni memang dia teknikal sikit ya. Jadi tuan-tuan kalau mula-mula tu memang orang kata apa? Kalau tak biasa memang macam haru biru lah orang kata ya. Sebab tak biasa. Tapi bila dah biasa esok dia santai saja, tak ada masalah ya. Kita tahu nak menyusun yang baik-baik itu saja ya. Jadi daripada kata dasar ni dengan menggunakan acuan af'il ni, dia akan membentuk apa? Amin dulu. Amin lepas tu tambahkan waw alif ziyadah, jadilah dia aminu ya. Tapi sekarang ni kita nak mengenal jenis dia dulu. Sebab inilah kita tahu jenis dia, jadi fi'lun tadi kita boleh tambah sikit maklumat dia ya, iaitu dia adalah fi'lun amar wazan keempat. Wazan keempat ya. Bahagian kata kerja komponen yang belah kanan ni ya. Dan walidan itu jamak. Okey, sekarang ni kalau kita tahu dia fi'lun amar wazan keempat, bermakna pelaku ni orang keberapa? Ya, semua pelaku kepada fi'lun amar mesti orang kedua. Isemas. Tak payah nak tanya-tanya lagi lah ya. Orang kedua ke, ketiga, keempat ke, jawapan dia ialah amar saja orang kedua. Amar dan nahi ya. Maknanya jamak sini kita letaklah orang kedua. Ya, jamak orang kedua. Orang kedua bahasa Arab dia apa? Mukhatab. Orang kedua maksud dia apa? Engkau. Ya, engkau seorang, engkau dua orang, engkau ramai, itu semua orang kedua lah. Dari dalam konteks ni bila wadah jamak maknanya engkau semua. Ya. Engkau semua. Ataupun kamu semua lah. Jadi kalau kita tahu tu boleh bagi mana dia terus sini. Kamu semua. Itulah apa ni? Fa'il tadi ya. Jadi kalau nak masukkan dengan beriman ni, kamu semua beriman. Ya, bukannya mereka. Ya, kamu semua beriman. Okey. Kemudian fi'il amal dia ada wazan dia ya. Sorry, ada apa? Ada i'rab dia. Masukkan i'rab sekali. Bila amal saja, i'rab dia mesti majzum. Mesti majzum. Itu i'rab dia. Tanda dia apa? Nun tu sebenarnya baris sukun bermakna dia majzum, dan memang fi'il amal hanya mengambil satu i'rab saja yang majzum. Jangan letak dia marfu' ke ataupun mansub, tak boleh. Dia hanya majzum saja ya. So komponen pertama ialah fi'lun amal wazan keempat ya, yang majzum. Boleh letakkan yang di situ. Yang majzum. Komponen yang kedua ialah ismun, iaitu kata nama pelaku. Pelaku bahasa Arab dipanggil fa'il ya. Muzakkar jamak orang kedua ya, mukhatab ya. Kamu semua. Okey. So ingat cukup untuk maklumat apa ni hari ini dulu. Besok kita akan sambung lagi ya. Kita tengok apakah maklumat yang kita boleh dapat dalam bahan digital yang lain, dan kita akan penuhkan ya pengenalan kita kepada kalimah ni insya-Allah ya. Okey, yang untuk hari ini apa kita buat? Kita simpan dulu. Ya, yang ada sekarang ni kita simpan dulu dengan buat print screen ya, dan kita boleh gunakan besok untuk menyambung ya perbahasan kita ya. Okey, so tadi screenshot maknanya dia dah masuk dalam tu, dan kita boleh clearkan lah, tak perlu lagi ya. Kita clearkan, lepas tu kita clear iaitu dengan menekan clear all drawing lah ya, dan kita
boleh akhiri dulu sesi kita. Kita akan sambung besok nanti insyaAllah. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا Inna ومنكم wa تقبل minkum يا كريم. taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal. Terima kasih, Terima kasih, Doktor. Dok.